Kita dalam keadaan fasa PKPB di bagi sekitar di Lembah Kelang ini. Dalam kita ingin memerangi COVID-19, semestinya pelbagai inisiatif dan juga pelbagai cara digerakkan oleh kerajaan untuk kita melandaikan lekuk dan sebagainya, untuk kita mengurangkan kes penularan tempatan ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga ingin melihat dari segi bagaimana agaknya petugas-petugas Barisan Harapan ini menghadapi dengan gelombang ketiga ini. Kita tahu seperti di Sabah saja, lebih daripada ribuan kes dicatatkan ataupun masih lagi aktif ketika ini, semestinya memberikan satu tamparan yang hebat buat petugas-petugas harapan untuk mengekalkan ataupun untuk merawat dan sebagainya pesakit-pesakit ini. Dan untuk bercakap mengenai dari segi bagaimana untuk menguruskan psikologi dan apa agaknya yang perlu dilakukan untuk kita mengurangkan kes penularan tempatan COVID-19 ini, kita bersama dengan Profesor Muhadhir Dr. Haslinda Abdullah, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Ekologi Manusia UPM, untuk kita mengetahui bagaimana kita ingin memahami tahap psikologi dalam kalangan petugas Barisan Harapan, terutamanya di Sabah ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Hafizi. Baik, Prof, mungkin dapat ceritakan sedikit. Ini satu cabaran yang hebat buat petugas-petugas Barisan Harapan, terutamanya bagi mereka di Sabah ketika ini. Penularan ataupun kes aktif jangkitan COVID-19 pada ketika ini mungkin pada tahap ribuan yang masih aktif di Sabah saja. Dan kita ingin melihat secara di seluruh negara sebagai contohnya, ini isu yang dihadapi oleh petugas-petugas Barisan Harapan, terutama kita melihat kepada dari segi sudut psikologi mereka. Bagaimana mereka perlu menghadapi detik-detik sukar ini? Okey, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Astro Awani sebab you all highlight perkara ini. Dengan memberi penekanan kepada isu ini menunjukkan you all prihatin dan peka tentang isu ini, dan ini sebenarnya salah satu kaedah yang membantu para frontliner kita untuk terus kekal, tabah dan cekal. Okey, Hafizi, untuk pengetahuan kita semua ya, setiap individu tak sama dia punya tahap psikologi mereka ya, bergantung kepada pendedahan, bergantung kepada cara mana mereka dibesarkan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, saya pasti pihak frontliners di Sabah especially, para doktor, nurses dan mereka yang berkaitan telah dilatih untuk menangani isu ini dengan lebih bersedia supaya mereka lebih resilient. Ada sebab kenapa para doktor diberi latihan dengan sangat intensif, dengan dia punya shift work, dengan dia punya kita panggil on call yang berterusan dan sebagainya. Itu semua latihan-latihan untuk mereka berdepan dengan isu-isu sebegini. Dan saya pasti mereka yang berada di sana dan mereka yang daripada Semenanjung yang telah dihantar ke sana telah bersedia untuk menangani suasana tersebut dengan lebih positif. So saya pasti saya pun sebelum bercakap-cakap tentang isu ni, saya telah pun kontak beberapa kawan saya sebagai frontliners di Sabah. Mereka mengatakan bahawa mereka sangat keadaan sekarang sangat orang kata sensitif dan quite critical dan mereka sangat memerlukan dukungan dan sokongan semua pihak semua. Ini tak kira siapa pun yang berada di sekeliling mereka, jauh, dekat dan sebagainya. Jadi saya merasakan mereka yang berada di sana sangat memerlukan sokongan padu daripada semua masyarakat Malaysia, tidak kira siapa pun, supaya mereka kekal positif dan aktif. Mereka sangat penat, Hafizi, mereka sangat penat sebab kes banyak. Dan mereka perlu melakukan pemantauan, perlu melakukan pendidikan, perlu mendapatkan swipe-swipe, dan tak semua orang boleh menerima perkara ini. Kalau kita baca maklumat-maklumat yang sahih, masih ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak bersedia untuk mendapatkan untuk di swipe untuk cek sama ada mereka positif ataupun negatif COVID. Jadi semua ini memerlukan pendidikan yang berterusan. Frontliners kita bukan sahaja berada di hospital, tetapi mereka juga turun ke bawah, on the ground, untuk memberi pendidikan kepada masyarakat.
Baik, itu sedikit mengenai tahap psikologi bagi petugas-petugas Sebasan Harapan ini, dan kalau kita lihat kepada kenaikan kes yang begitu mendadak daripada hari ke hari, semestinya memberi satu tambaran yang hebat kepada petugas-petugas Sebasan Harapan ini, di mana apa yang kita katakan sebentar tadi, ribuan mereka yang masih lagi menerima rawatan untuk COVID-19 ini, boleh dikatakan di Sabah itu agak tinggi, ribuan ya. Dan kalau kita lihat apa agaknya kaedah-kaedah yang dapat dijalankan untuk kita meningkatkan lagi ataupun menambah baik dari segi sudut psikologi petugas-petugas Besasan Harapan ini, mungkin dapat kurangkan beban mereka sedikit. Dan kita tahu juga terdapat juga beberapa inisiatif jalankan oleh kerajaan mengadakan hospital medan dan sebagainya, ataupun banyak sukarelawan telah pun terbang ke Sabah untuk membantu dan sebagainya. Dan adakah ini sudah cukup untuk mereka ataupun untuk menguruskan psikologi mereka, psikologi dari segi mental dan juga fizikal mereka yang letih dan sebagainya? Pertamanya, Fizi, ya, bila kalau mereka yang berada di Sabah itu yang sedang bergelut dan sedang berjuang ya untuk membantu para pesakit dan sebagainya, mengetahui yang ada daripada Semenanjung datang untuk memberi bantuan itu pun sudah sangat memberi satu perasaan sokongan yang kuat kepada mereka. Tetapi kalau itu dari segi fizikalnya, maknanya kita dapat bantuan yang berterusan daripada Semenanjung untuk membantu mereka yang berada di Sabah. Tetapi juga saya melihat perkara-perkara simple yang kita boleh lakukan ya. Antaranya ialah kata-kata sokongan yang positif. Kita nampak macam yalah apalah perkara itu, tetapi ianya sangat membantu, especially dalam keadaan yang sangat tertekan dan bukan itu saja, bukan saja kata-kata motivasi, kata-kata semangat yang positif, tetapi juga jangan keluarkan perkataan-perkataan yang negatif ataupun sebarkan maklumat-maklumat yang negatif. Ini akan secara tidak langsung merendahkan dia punya semangat, dia punya teamwork mereka. Tapi saya faham ketua-ketua mereka di sana siapa yang menerajui PTJ yang berkenaan, mereka secara berterusan memberikan sokongan, kata-kata semangat dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita dedikasikan lagu, kalau melalui radio, melalui TV dan sebagainya pun bagus. Saya melihat dalam konteks ini para artis, semua pihak sekolah dan sebagainya boleh memberikan sokongan berterusan dengan memberikan kata-kata motivasi, mungkin kita buat short video dan sebagainya supaya mereka tahu walaupun mereka penat, mereka mendapat sokongan yang padu daripada semua masyarakat Malaysia. Satu lagi yang saya lihat yang mungkin kita tak perasan kalau kita nak membantu frontliners kita ni supaya tidak tersungkur Fizi, kita juga harus memberi sokongan kepada ahli keluarga mereka. Sebab ahli keluarga mereka juga, kalau ahli keluarga mereka baik, mereka sihat, frontliners at least mereka rasa tenang dan boleh fokus kepada pekerjaan mereka. Tetapi kalau ahli keluarga mereka sendiri tak berapa okey, yang kurang sihat dan dapat berita-berita yang negatif, yang secara berterusan, ini secara tidak langsung akan beri kesan kepada frontliners yang sedang bertungkus lumus membantu kerajaan dan masyarakat untuk menambah baik sistem kesihatan yang ada di Malaysia. So saya rasakan bukan saja kata-kata motivasi, kata-kata negatif harus dihindarkan sama sekali, dan sebaran yang tidak bertanggungjawab juga perlu ditiadakanlah kalau bolehlah supaya kita sama menunjukkan sokongan padu kita kepada frontliners kita. Frontliners ni semua peringkat bukan saja doktor, nurses, paramedik, volunteers, even yang tukang cuci, yang membersihkan persekitaran hospital dan sebagainya, kita perlu beri sokongan kepada mereka.